kehakiman kita tercemar. Suruhanjaya penyiasatan rasuah sudah tercemar. Jabatan polis sudah tercemar. Suruhanjaya pilihan raya sudah tercemar. Maka keadaan negara kita akan jadi lebih berbahaya, dan inilah yang akan menyebabkan UMNO Barisan Nasional akan jatuh ataupun tumbang pada masa ini ataupun masa akan datang. Sejarah telah berlaku. Kita lihat dalam kes Nabi Yusuf AS. Saya sengaja petik doa Nabi Yusuf tadi, kerana saya nak ajak tuan-tuan fikir dan renungkan bagaimana Al-Quran membawa satu model yang bernama Yusuf AS, yang dari segi darah keturunan bangsa dan kaumnya, Nabi Yusuf adalah berketurunan Bani Israel. Dari segi kewarganegaraan, dia kewarganegaraan Palestin. Dia dilahirkan di Palestin, dia bukan dilahirkan di Mesir. Nabi Yusuf beranak di Palestin, dia keturunan Bani Israel. Tetapi bagaimana dia boleh menjadi ketua kerajaan di Mesir? Ini yang saya nak ajak orang-orang UMNO berfikir. Bagaimana Nabi Yusuf boleh diterima di Mesir, sedangkan dia orang asing daripada Mesir. Dia bukan keturunan orang Mesir, tapi dia boleh diterima menjadi ketua kerajaan di Mesir. Tuan-tuan masih ingat bagaimana Nabi Yusuf dicampak ke dalam telaga oleh abang-abangnya, dan bagaimana abang-abang mereka ni hilang peri kemanusiaan, sehingga adik mereka sendiri mereka campakkan dengan tujuan dia dibunuh. Dan bila nak campakkan adik ni, mereka campak tanpa baju, ya, kerana baju mereka buka untuk dibawa balik pada bapa mereka. Wajahu abahum isya'an yadkhul wajahu ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka abang-abang Nabi Yusuf pulang selepas lempar Nabi Yusuf ke dalam telaga tengah malam buta, supaya kononnya bapa mereka percaya. Mereka benar-benar cari Nabi Yusuf sekeliling tempat, dah tengah malam betul dah, tak jumpa juga, baru mereka balik. Dan mereka menangis ramai-ramai. 9 orang abang Nabi Yusuf tolak Bunyamin, menangis ramai-ramai. Kononnya mereka sangat sedih. Dalam tulang hitam putih 3 orang saja berpakat. Dalam kes Nabi Yusuf AS 9 orang abang dia berpakat, menangis serentak depan ayah dia, nak membuktikan mereka begitu sedih dengan kematian adik mereka ataupun kehilangan adik mereka. Dan wajahu ala qamisihi bidamin kadhib, mereka membawa balik bahan bukti yang otentik. Baju Nabi Yusuf memang baju Nabi Yusuf, otentik. Begitu juga video. Kalau kita ambil gambar video, ada pelakon dalam gambar itu, video itu otentik. Tak timbul masalah otentik tak otentik. Tapi nak tahu pelakon itu siapa? Pelakon itu Anwar Ibrahim atau pelakon upahan lain? Tadi Datuk Mahfuz sebut dari segi janggut, mula-mula tak ada janggut. Kemudian dari segi perut besar daripada perut Anwar. Tapi nak bersumpah, kerana mengikut kajian, saya rasa dia nak bersumpah. Sekarang mengikut kajian, 45% rakyat Malaysia termasuk orang Melayu menyalahkan UMNO Barisan Nasional kerana bermain politik kotor dengan video ini. Mereka nak alihkan kemarahan itu dengan cara mereka kata video ini adalah otentik dan kena bersumpah memang Anwar yang ada dalam video tersebut. Nak supaya beban politik ke atas UMNO ini dapat diangkat oleh 3 orang ini. Dalam kes Nabi Yusuf AS, wajahu ala qamisihi bidamin kadhib, mereka membawa balik baju yang otentik yang dipenuhi dengan darah. Dan dam ini kita boleh kata darah, kita boleh kata DNA, kita boleh kata apa-apa. Baju itu ada darah, dan mereka kata inilah darah Yusuf AS. Walaupun Nabi Yaqub dalam hati dia tak percaya. Nombor 1, macam mana serigala harimau ni boleh buka butang baju Nabi Yusuf, makan lagi Nabi Yusuf, tinggal baju, boleh bawa balik ke rumah. Jadi ini tak masuk akal.
Jadi barang tak masuk akal, kadang-kadang kita percaya. Jadi apa guna akal kita? Macam dalam kes video ni, sudah dia masuk akal ke Anwar Ibrahim, katakanlah dia tu habis jahat lah. Tak boleh tengok perempuan, tak boleh tengok jantan. Dalam filem ini ada lelaki lain duduk macam apa nama ni, penghulu tinggi dalam bilik tu. Dekat rumah kita sekalipun, kucing pun kalau dia di tengah beromen dengan kucing lain, kita lalu, dia berhenti sekejap, dia lari sudah. Ayam pun, ayam jantan yang betina, kita lalu, dia lari. Wali banyak, malaikat lalu. Kalau ayam dengan kucing pun dia malu dengan orang, dengan manusia, takkanlah Anwar Ibrahim tergamak buat kerja tu. Ada orang ketiga duk tolong betulkan filem tu, ya. Jadi akal kita ada. Janganlah UMNO nak menghilangkan akal waras rakyat Malaysia sehingga menurunkan politik negara kita serendah itu. Dan kalau betul sekalipun, perlukah sampai dihebohkan sehingga budak-budak anak-anak kita dah 15 tahun, 10 tahun lebih, sejak tahun 97 dimomokkan dengan politik seks melalui kes Anwar Ibrahim. Apa jadi pada pemikiran anak-anak kita? Apa jadi pada pemikiran generasi muda kita? Manakah tata susila agama kita? Manakah mufti-mufti yang boleh membetulkan semula amalan kotor dan jahat ini? Melainkan kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Dan harapan kita nak tumbang UMNO Barisan Nasional adalah cerah. Kita hanya memerlukan tambahan beberapa kursi parlimen saja lagi. Dan kursi parlimen itu boleh datang daripada Sarawak dengan perubahan baru-baru ini, boleh datang daripada Sabah yang berjiran dengan Sarawak, boleh datang daripada Johor yang dulunya adalah kubu kuat Barisan Nasional MCA. Dan mereka kata orang Melayu masih menyokong UMNO Barisan Nasional. Hanya orang Cina yang menentang UMNO Barisan Nasional. Dan kerana itulah mereka mainkan isu Melayu, satu Melayu dan lain-lain. Balik kepada Nabi Yusuf tadi, bila dia jatuh dalam telaga ni, dijual, tuan-tuan semua tahu, wasyaruhu bitamanin bahsin darahim. Nabi Yusuf dijual dengan hanya beberapa dirham. Dan Kelantan sekarang ada keluar dinar dan dirham. Saya kena campaign sikit. Siapa-siapa tak beli dinar dirham ni rugi, baik dia orang PAS apatah lagi dia orang UMNO. Kerana alhamdulillah politik dunia, kewangan dunia sekarang, dolar Amerika jatuh dengan begitu dahsyat, menyebabkan harga emas dan perak naik tertinggi dalam sejarah. Semalam, hari ini hari Jumaat, rekod yang paling tinggi dalam sejarah harga emas dan perak. Maka kita lancar dirham 7 bulan lepas, satu keping dirham perak 2.93 gram ialah RM13 satu keping. Harga pagi ini di pasaran London, harga dinar kita berasaskan harga dirham kita berasaskan harga perak ialah RM30 sekeping. Naik RM17 dalam masa 7 bulan. Kenaikan 125%. Kalau tuan-tuan simpan 1 juta dulu, dia akan jadi 2.2 juta. Kalau tuan-tuan simpan 10,000, dia akan jadi 20,200 ringgit. 22,000 ringgit. Seterusnya, harga emas pun naik. Kita masa lancar dirham 5 tahun lepas, harga 1 dinar RM382. Sekarang harga 1 dinar sudah 600, pagi tadi RM690. Dalam masa 5 tahun hampir 100% kenaikan. Jadi kalau tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan kena beli dinar dirham Kelantan. Parti pun kalau nak buat tabung, kalau kita simpan 7 bulan lepas, katakan PAS simpan 1 juta dalam bentuk dinar, 1 juta dalam bentuk dirham, PAS dah dapat 2 juta lebih daripada kenaikan harga
dinar dan dirham. Tetapi Nabi Yusuf dijual dengan hanya harga beberapa dirham. Wa syarauhu bi thamanin baksin darahim. Dijual Nabi Yusuf murah. Di mana Nabi Yusuf dijual? Di bumi Mesir. Kerana itulah dia berpindah daripada Palestin ke Mesir. Kemudian dia duduk rumah raja. Kemudian dia masuk penjara kerana isteri raja nak rogol dia. Tak masuk akal. Yang biasa berlaku, orang lelaki rogol orang perempuan. Di negara kita boleh jadi kita tak pernah dengar ada laporan polis perempuan nak rogol lelaki. Tetapi dalam kes Nabi Yusuf AS, Allah SWT nak berikan kita satu model bagaimana sukarnya menangkis tuduhan seks. Dalam kes Nabi Yusuf AS, beliau telah dipanggil oleh bos perempuan dia, isteri menteri ini, ke dalam bilik dan dikunci. Wa ghallaqatil abwab. Bukan saja pintu bilik itu dikunci. Al-abwab maknanya semua jendela dan pintu telah dikunci. Bukan pintu bilik saja dikunci, pintu rumah itu sendiri dah dikunci. Selamat dari segi nak melakukan perbuatan itu. Dan dia dah kunci, ajak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak mau. Bila Nabi Yusuf nak keluar, kita semua tahu Zulaikha pegang belakang baju Nabi Yusuf. Tapi bila buka pintu, Zulaikha beritahu orang di luar pintu kena hukum Yusuf AS kerana dia cuba menggol saya, dia cuba rogol saya. Dan walaupun ada orang beri saksi, wa syahidan syahidun min ahliha, ada saksi yang baik yang memberikan hujah yang kemas, kita tengok koyak baju dia. Kalau baju dia koyak sebelah depan, maknanya Yusuf terkam, Zulaikha tak nak. Kalau koyak sebelah belakang, Yusuf lagi, Zulaikha pegang. Tak ada orang rogol orang dengan pakai belakang. Ya, dalam kisah Saiful pun dia kena sebelah belakang, bukan dia belakangkan orang lain. Ya. Dan Datuk Mahfuz tersebut dalam mahkamah disebut dalam exhaust Saiful ni, Aimani dia ada sendiri. Dan seluar dalam dia yang dibawa mahkamah. Na'udzubillah, kita minta jauh sampai seluar dalam kita bawa mahkamah. Di seluar dalam dia ni, dia kena sebelah belakang, tapi tak ada tanda-tanda apa-apa jenis haid belakang seluar dia. Yang ada sebelah depan dia, dan sebelah depan dia pula Aimani dia sendiri. Jadi satu benda pelik. Kecuali pendakwa raya kata Saiful ni suka pakai seluar terbalik. Jadi sebelah belakang dia tu sebelah depan. Itulah cerita. Dalam kes biasa mustahil, kerana tak ada tanda-tanda ada air apa-apa jenis di sebelah belakang seluar dia. Jadi kalau dia kena sebelah belakang, air mani Datuk Seri Anwar ada di situ, dijangka menitiklah setitik dua titik. Bolehlah orang panggil pakar kimia mengesan. Tapi ketat tak ketat, exhaust Saiful tak menitik langsung. Dan air mani yang ada dalam exhaust dia ni diambil 2 hari selepas laporan polis dia dibuat. Dan laporan polis dia dibuat 2 hari lepas dia kena. Bermakna 4 hari baru diambil bahan cairan ini, dihantar ke Jabatan Kimia dan hanya disimpan dalam peti besi di bilik pegawai polis Pereira. Bila ditanya oleh peguam, bukankah mengikut peraturan barang seperti ini, kalau ikan kerik, ikan temenung pun kena simpan peti air. Kalau dah 4 hari tak simpan peti air, tak masuk garam, tak ada bus, tak boleh makan dah bulat. Kalau ikan temenung pun bulat, ikan tenggiri pun bulat lepas 6 hari. Ini mani Datuk Seri Anwar duduk dalam tu 6 hari masih dihantar ke ni, hanya simpan dalam peti besi. Jawab pegawai polis, memang dia tahu kena simpan dalam peti ais. Tapi oleh kerana peti ais penuh, saya simpan dalam peti besi. Peti besi sama dengan peti ais. Peti ais pun besi juga, peti besi pun besi. Jadi dua-dua besi kira okey. Polis punya pandangan. Ini pun dah cukup menimbulkan keraguan. Kalau
Kalau jenis ikan 4 hari dah busuk. Takkanlah air mani selepas 4 hari lebih, termasuk 6 hari, masih lagi boleh meninggalkan kesan yang tidak meragukan. Dalam kes Zulaikha, walaupun tak logik, tetapi Nabi Yusuf dihantar ke penjara, masuk jail, masuk dalam penjara. Lepas dia masuk penjara, dia keluar, baru Raja tahu dia ni baik, dan dia tahu ekonomi, dia tahu macam mana nak menyusun ekonomi, nak menyusun keuangan Mesir, dan begitu berkebajikan, begitu jujur dan amanah. Dia dilantik mula-mula jadi Menteri Keuangan Mesir, dan kemudian dia jadi Raja Mesir. Masa dia jadi Raja Mesir, aman sentosa rakyat. Bukan saja rakyat Mesir suka pada dia, negara-negara sekitar yang tak cukup gandum, semua hantar rombongan minta bantuan, dan dia berikan bantuan kepada negara-negara lain di sekitar Mesir pada waktu itu. Adil tak adil Nabi Yusuf AS ini? Dalam satu cerita disebut bahawa raja masa dia jadi menteri minta dia bawa semua keluarga dia daripada Palestin. Mengikut setengah riwayat, rombongan pertama keluarga dia ialah 63 orang. Bapa dia, mak dia, abang-abang dia, kakak-kakak ipar dia, dan keluarga terdekat dia yang lain. Bila 63 orang keluarga Yusuf sampai ke Mesir, Raja Mesir kata, Yusuf, engkau ambillah tanah yang terbaik, tempat yang terbaik, bandar yang terbaik, kamu benakan rumah keluarga kamu ni. Tapi Yusuf kata tidak. Oleh kerana tanah yang terbaik ini sudah dimiliki oleh rakyat, saya tak akan ambil tanah rakyat, saya akan letakkan dia, keluarga mereka saya ni, di satu kampung yang belum ada kepunyaan orang. Dan adil tak adil, baik dia dengan orang, berkebajikan dia dengan orang, diriwayatkan bila dia menjadi raja, dia buat kenduri kesyukuran, dia panggil semua rakyat. Masa tu rakyat Mesir tak ramai macam sekarang. Bila sudah habis selesai majlis kesyukuran, malaikat datang tegur dia. Dia kata, kamu, majlis kesyukuran kamu tak lengkap kerana ada lagi orang miskin tak dijemput hadir. Dia buat kali yang kedua, malaikat datang tegur lagi. Ada lagi orang miskin yang kamu tak jemput hadir. Dia buat kali yang ketiga, dia jemput semua rakyat Mesir tak tertinggal. Barulah kemudian majlis kesyukurannya itu sempurna. Lepas Nabi Yusuf wafat, ini yang saya nak tekankan, suruh UMNO belajar, dan suruh kita juga tahu bagaimana bahayanya kezaliman, bagaimana bahayanya ketidakadilan. Bila Nabi Yusuf wafat, abang-abang Nabi Yusuf tadi ambil kesempatan. Mereka menggunakan kuasa kerajaan, mengaut kekayaan untuk keluarga mereka sendiri. Mereka menindas rakyat asal Mesir, sehingga akhirnya berlaku pemberontakan. Dengan pemberontakan ini, tumbanglah kerajaan yang diasaskan oleh Nabi Yusuf AS, dan bermulalah kerajaan Fir'aun yang pertama dalam sejarah. Kerajaan Fir'aun yang pertama sampai 400 tahun Fir'aun memerintah demi Fir'aun 1, Fir'aun 2, sampai Fir'aun zaman Nabi Musa AS. Bani Israel yang dulunya asal daripada Palestin, yang menjadi keluarga Nabi Yusuf, yang menjadi rombongan yang sampai bersama Nabi Yusuf, telah ditindas oleh orang Mesir kerana membalas dendam. Mereka mengaut kekayaan dan menindas rakyat Mesir selepas kewafatan Nabi Yusuf AS. Berlangsung penindasan ini. Bani Israel bila kerja tak diberi upah. Buat piramid orang Bani Israel, beri makan kacang pul saja. Pelajaran tak diizinkan orang Bani Israel belajar tinggi. Tempat duduk, orang Bani Israel tak boleh duduk tempat kawasan perumahan yang baik. Sebab itu orang Bani Israel dalam sejarah duduk dalam gua-gua di tebing Sungai Nil, termasuk keluarga Nabi Musa AS. Bila ibunya nak melayarkan Nabi Musa dalam kotak, ialah kerana rumah mereka berhampiran dengan tebing Sungai Nil. Bani Israel ditindas habis-habis. Allah bangkitkan Nabi Musa AS yang menjadi keturunan daripada Nabi Yusuf AS. 400 tahun selepas Nabi Yusuf AS wafat, dan dengan Nabi Musa AS berlaku pembebasan Bani Israel terhadap orang Mesir di bawah kuasa Fir'aun.
Di mana bila orang Mesir tumbangkan pemerintahan Bani Israel selepas kewafatan Nabi Yusuf, mereka membawa slogan kepimpinan Mesir di tangan orang Mesir. UMNO bawa slogan kepimpinan Melayu, ketuhanan Melayu di tangan orang Melayu. Sama lebih kurang dengan slogan orang Mesir, keturunan pemerintahan Fir'aun. Ini slogan mereka. Kalau dengan pemerintahan adil Nabi Yusuf, rakyat menjadi aman, orang luar boleh menerima, diterima. Bila ketidakadilan berlaku, penindasan berlaku, pemerintahan itu ditolak. Dan bila Bani Israel ditindas, akhirnya berlaku pula pemberontakan. Begitu juga negara kita. Kalau UMNO rasa dia nak selamatkan kuasa dia kena berlaku adil. Dia kena membetulkan kesilapan-kesilapan politiknya, penindasannya terhadap rakyat jelata, termasuk dalam kes Sarawak, perampasan tanah-tanah rakyat Sarawak yang telah diambil sesuka hati oleh Taib Mahmud. Saya jumpa satu orang Iban, saya dah ambil gambar dia dalam telefon. Nama dia Agung, dah umur 70 tahun lebih. Tangan dia patah masa muda kerana jatuh ditimpa pokok masa dia buka hutan. Bila tangan dia patah dekat lengan ni, tak boleh kerja, tak boleh, tangan dia dah tak boleh pegang, jari dia tak boleh pegang apa-apa. Tapi kerana dia tak ada kerja lain, dia suruh orang ikat orang panggil parang ataupun alat parang dekat lengan dia, diikat di lengan dia, dan dia hayun tangan dia yang diikat dengan parang ini untuk buka tanah, dan dia boleh buka sampai 50 hektar. Baru ni Taib Mahmud ambil tanah dia, habis tanah dia. Dan bila dia jumpa kita, menangis. Dan bila kita melawat rumah-rumah panjang ni, perjumpaan dibuat, satu rumah panjang, perjumpaan dibuat dengan kita di depan gereja mereka, ditampal bendera PAS di situ. Dan sebahagian besar rumah-rumah orang Iban tempat kita bertanding ada bendera PAS, bendera bulan, merayu supaya kita membantu mereka, berharap dengan perjuangan kita dapat membela mereka. Sebab itu undi kita naik. Perjuangan kita di Sarawak belum selesai. Kalau itu tangisan rakyat Sarawak yang mengharapkan kemenangan PAS dan rakan-rakannya yang lain, kita berharap kita ada agenda selepas pilihan raya di Sarawak untuk mengangkat kerusi parlimen. Termasuk calon kita mungkin boleh bertanding kerusi parlimen macam Abang Kerti. Abang Kerti seorang peguam yang berkelayakan, dia bertanding sebagai calon kita baru ni. Mungkin kita akan suruh dia bertanding lagi peringkat parlimen. Dan kalau PAS dapat kursi parlimen bersama rakan-rakan dia yang lain, kita boleh betulkan semula negara kita.